Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar Kak Lah, Saudara Husin Ngah, Sedit, Saudara Wan Kit, Puan Azizah Harun. Begitu juga Saudara Haikal, Saudara Wani, Saudara Rahayu Abdul Rahman, Saudara Shan, Saudara Zamari LC, Saudara Elias Muhammad, Saudara Jalal Ali. Itu juga Saudara Rahman, Saudara Arazaina, Puan Azizah Arazaina, Saudara Mutalib, Ani Basir, Hasfizah, Alimin, Sohpadi pada juga, Saudara Muhammad Noh, Saudara Legend, Mas Disa, Ikan pada juga, Saudara Aziz, Saudara Puan Saloma Ahmad Ali. Begitu juga teman-teman yang lain yang sempat saya santuni, Saudara Tuan Haji Wan Ismail, Saudara Nur Azman, Puan Umi Kalsum, Aizul Abdul Hamid. Waalaikumsalam. Puan Hasnah Jaafar, Saudara Rusmini dari Pontian, Puan Saudara Norman Swedish, Saudara Muhammad Faridun Tukiman, Saudara Aizul Abdul Hamid. Minta tolong sebarkan untuk saudaraku, katanya. Puan Rusmini Korengot dari Sarawak. Apa khabar? Muhammad Asir Dir dari Kuantan, Saudara Richard Bakri, Saudara Eli Tahir, Madam K, selamat malam. Saya minta maaf saudara, suara saya malam ini masih lagi dalam keadaan, ini masuk hari yang keempat hari dah saudara. 4 hari dah saya berada dalam keadaan begini. Memanglah saudara, penyakit tu saudara, datangnya seperti ribut, nak perginya seperti semut. Tak baik-baik, tak tahu. Sebab itu dah 3 hari dah. Khamis, Sabtu dan hari ini saya tidak dapat membuat pencerahan, saudara Pak Cu. Buat pencerahan, selalunya kita sembang-sembang, berbual-bual, kita melabun pada petang, saudara, dalam segmen memori. Tapi dah masuk 3 hari dah tak dapat dibuatkan kerana badan saya lemah sangat-sangat. Sebab itu saya kumpul tenaga untuk membolehkan saya bersiaran pada waktu malam. Jadi kalau waktu malam, saudara Zahari, ulas sikit pasal report saya rasa beginilah saudara. Saya selalu mengatakan, sama ada teman-teman kita yang membuat live apa semua, saya kalau boleh saya tak mau untuk mengulas mereka. Kerana itu masing-masing kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Saudara Rahim Yusof, Seremban masih tak ada lagi beras tempatan. Allah mak. Kenapa begitu? Rubidin, apa khabar? Anwar Saleh, Awang Yusof, salam. Joka Karim, begitu juga Sazahari, Saudara Bahar, Saudara Kokiku, Syanizam Izam, Saudara Mesdon. Yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Suara pun lemah sikit. Sebab itu kalau hari ini, kalau saya kurang bertenaga memberi penjelasan, pencerahan, mohon maaf saudara. Tapi sebagaimana saya katakan, saya akan berusaha lah, selagi ada kudrat, ada tenaga saudara, untuk sama-sama kita berkongsi pandangan. Kena ingat saudara, hari ini adalah hari 5 November. Kita dah masuk dah 5 hari dah saudara, bulan November. Tinggal beberapa hari je lagi untuk kita menamatkan tahun 2024. Saudara, sedangkan hari ini merupakan hari yang ke-1327. Saudara, dah 1327 hari dah. Virus sebut melanda negara kita ini masih belum lagi usainya. Ya, Abdul Aziz Tanjung Karang, Pak Bura, saya insyaAllah terima kasihlah doa teman-teman supaya saya cepat sihat, Saudara Abu Ahmad. Tapi nak buat macam mana saudara? Ya, Saudara Yusuf, saya katakan, penyakit ni kalau dia datang, dia macam ribut. Tapi bila nak perginya tu macam semut. Terkial-kial, tak tahu macam mana. Ubat, macam-macam ubat dah saya telan. Dan bila doktor suruh saya berehat. Bukan tak berehat, tapi tak boleh saudara. Baru nak lap mata, batuk pula. Jadi tidur yang tak cukup, dah umur-umur begini saudara. Jadi saya mohon maaf lah saudara kalau pencerahan saya kurang bertenaga. Saudara, harap anda faham, asalkan kita dapat bersiaran. Semalam saya bersama dengan mantan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pasir Panjang, Cik Kuya. Dia pun tak berapa sihat juga semalam, dan saya pun tak berapa sihat, tapi masih lagi boleh bertenaga, suara boleh tahan sikit. Sehari sebelum tu saya dengan Laksmana Amran, mantan ahli parlimen Lumut. Juga waktu itu saya tak berapa sihat, tapi saya gagah juga. Hari ini pun saya gagah, mudah-mudahan segeralah besok Raja Kamal Raja Baizan rasa-rasanya kalau boleh baik, tapi tak tahulah, berusahalah saudara.
Mengeluh ajalah dapat saya lakukan. Baik, saudara. Saya haraplah kawan semua jagalah kesihatan diri, lakukan penjarakan sosial, jaga kebersihan. Tambah-tambah sekarang ni musim hujan. Bila musim hujan ni saudara, dia mudah kita terjangkit sesama, batuk. Saudara, tambah-tambah lagi yang seusia dengan saya. Saudara Ani Basir. Kalau itu keadaannya, saya rasa banyakkan berehat dan banyakkan minum air. Itu saja yang mampu saya lakukan. Ni pandai nasihat orang, tapi diri sendiri pun tak baik-baik lagi. Puan Nurani ni. Saudara Syalau, saudara Puan Zaitun, Pelagai, saudara Rahim, saudara Bidura. Nasihat orang pandai, diri sendiri sakit macam mana tu? Saudara Muhammad Jari. Itulah keadaannya kita manusia ni. Jadi untuk hari ini juga, e-commerce tak dapat saya beri pencerahan. Tapi yang ini kena ada, saudara. Bila saya bersiaran sendirian, mesti adalah bab naluri kehidupan ni penting bagi saya. Walaupun saya bukan ustaz, walaupun saya bukan da'i, tapi apa yang teman-teman hantar kepada kita, pada saya rasa sesuai untuk perkongsian kita bersama, saudara. Terima kasih Puan Zaitun Pelagai. Saudara, kita perlu ingat bahawa setiap nafas kita ni, dia keluar masuk menampakkan perjalanan waktu yang merupakan langkah kita yang ke mana akhirnya? Ke situlah, saudara. Nak sebut pun kata tak elok. Saudara, ke situlah kita. Alangkah ruginya kita, saudara, ketika menjalani sesuatu yang berharga, kemudian kita sia-siakan. Orang yang tidak tahu menghargainya sahaja, sedangkan mereka diberikan modal. Tapi bila modalnya dihamburkan dengan sia-sia, maka dia dilihat sebagai orang yang tidak bijak, saudara. Begitu juga jika kita sudah diberi modal waktu, kemudian kita hambur-hamburkan waktu itu, maka kita juga termasuk orang yang tidak bijak menangani kehidupan. Kerana Allah SWT berfirman yang bermaksud, saudara, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan menjalankan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati agar menetapi kesabaran. Ini surah Al-Asyar, itu ayat ini wal asri, saudara, ayat yang ke-1 hingga 7. Jadi, saudara, mereka yang pasti beruntung ialah orang yang mencari kebenaran. Mereka yang mengamalkan kebenaran, mereka yang mendakwahkan kebenaran, dan orang yang sabar dalam menegakkan kebenaran. Mereka juga mengatur waktu dengan baik agar tidak sia-sia. Itu adalah antara cara mengetahui dan dapat membezakan mana yang wajib, mana yang sunat dan mana yang mubah. Mubah ni tak sesuai lah, saudara. Jadi ketenangan tidak semestinya dengan diam, tetapi ketenangan juga boleh kita perolehi dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti kita sembahyang, kita berzikir. Sakit pun buat juga, saudara. Walaupun kita sakit, tapi kita walau terlantar macam mana pun, saudara, solat jangan ditinggalkan. Saudara, itu pesan saya pada teman-teman. Kerana kita harus mencontohi jalan yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana sekecil mana pun perbuatan baginda melaksanakan tindak tanduknya sentiasa bebas dari mensia-siakan waktu. Sebaliknya, baginda tetap melakukan amalan yang berkesan dan penuh makna. Marilah kita mencontohi ciri-ciri atau ini baginda Rasulullah SAW, saudara. Ya, saudara Mazlan Khalid, saudara Syed Put. Saya rasa kali ini sakit saya teruk sikit, saudara. Lambat sangat nak baiknya, tak tahulah. Baik, saudara, kita santuni mutiara kata. Selama mutiara kata kita ni, saudara, teman-teman ada yang menghantar kepada saya, dia berkata bahawa mengeluh itu hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Kalau sakit kita mengeluh, hidup rasa tertekan, saudara. Sedangkan bersyukur adalah sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan yang Allah janjikan, saudara. Jadi kesulitan dalam hidup merupakan perkara yang menjadi hukum alam. Bagi mereka yang jiwanya kecil, mereka sentiasa terasa sulit dan membesarkan kesulitan. Ingat, saudara, mereka yang jiwa kecil mereka akan membesarkan perkara-perkara yang kecil.
Jadi apa-apa pun saudara, kalau ada dugaan, terimalah dengan redha. Kalau dapat sesuatu yang baik, terimalah dengan penuh kesyukuran saudara. Dan saya tidak henti-henti akan sentiasa mengingati agar pimpinan negara di anjung kuasa di Seri Perdana janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang. Andainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis saudara. Ya, Saudara Hashim Atan, Saudara Nur Samba dan kepada teman-teman. Ini peringatan saya juga yang menyunting semula live saya ini dimasukkan dalam mana-mana channel. Perlu saya ingatkan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Dan ini adalah pencerahan politik yang terdaya saya lakukan, yang mampu saya fikirkan dalam suasana sebegini. Dan kiranya apa yang saya beri pencerahan, saudara tidak bersetuju, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Andainya tak setuju, nak hantar tulisan tak ada masalah, saudara. Tetapi kita gunakanlah bahasa-bahasa yang molek, bahasa-bahasa yang ada adab dan sopannya, saudara. Sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. We must agree to disagree, kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau tak bersetuju, santuni secara berhemah, saudara. Itu peringatan saya pada teman-teman. Baik, saudara. Untuk ini pemberitahuan pertama. Sebab sekarang ni, rupanya negara sekarang ni terdapat sekurang-kurangnya 67 daerah, saudara. Sebab kita sudah pun masuk dalam fasa monsun timur laut. Jadi terdapat sekitar lebih kurang 67 daerah di seluruh negara yang berkemungkinan besar dilanda oleh banjir menjelang monsun timur laut. Dan ia dijangka bermula pada pertengahan bulan ini, saudara, bulan November. Demikian menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi berkata, bilangan itu berdasarkan kepada data dan penilaian dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, serta Jabatan Pengairan dan Saliran. Jadi bagaimanapun, menurutnya penyelarasan sudah pun dilaksanakan melalui pelbagai mesyuarat dan perbincangan berhubung tentang pengurusan bencana pusat bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, itu NADMA. Dan NADMA akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah untuk mewujudkan Pusat Pemindahan Kekal PPK di sekolah yang selama ini digunakan sebagai pusat pemindahan sementara untuk dibangunkan Dewan PPK, saudara. Kemudahan tandas dan tempat mandi akan disediakan sepenuhnya mengikut jumlah potensi mangsa banjir berdasarkan rekod Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat daerah. Begitu juga saya berdasarkan Met Malaysia, JPS dan JPS, terdapat sekurang-kurangnya 60 daerah, saudara, yang ada risiko. Dan pihak kerajaan turut menyediakan jambatan beli sebagai persiapan dari segi aspek infrastruktur di kawasan-kawasan yang kritikal yang dijangka dilanda oleh banjir besar. NADMA telah pun menempah 7 jambatan beli tambahan, sementara pemasangannya akan dilakukan oleh Jurutera Angkatan Tentera dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya di peringkat negeri dan Kementerian Kerja Raya di peringkat pusat. Kesiapsiagaan ini termasuk jugalah dari segi bantuan yang dikemukakan oleh badan-badan bukan kerajaan NGO yang diselaraskan, kerana pihak kerajaan katanya menjangkakan monsun timur laut mula pertengahan November ini. Sekarang 5 bulan, sekarang dalam 10 hari je lagi, saudara. Ia akan berlarutan sehingga bulan Mac. Bulan Mac tahun depan, November, Disember, Januari, Februari, Mac, selama 5 bulan, saudara. Jadi teman-teman harus sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan pemberitahuan dari pihak NADMA. Kalau diminta berpindah, pindah dengan segera. Sebab jangkaannya 67 kawasan ini berpotensi mengalami banjir. Ada yang banjir kilat, ada juga yang merupakan banjir besar, saudara. Sebagaimana yang berlaku hari ini, banjir kilat, saudara. Apabila seramai 82 penduduk di Kampung Bangi Lama yang terjejas akibat banjir awal pagi tadi. Mereka telah pun ditempatkan di pemerintahan sementara di Sekolah Kebangsaan Bangi yang dibuka sebagai pusat pemindahan sementara.
Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat jam 3.30 petang tadi, saudara, seramai 82 individu daripada 19 keluarga telah pun berpindah di PPS. Semua mangsa terdiri daripada 42 penduduk dewasa serta 38 kanak-kanak dan 2 bayi lelaki. Terdahulu, Berita Harian telah pun melaporkan hampir 200 penduduk saudara di Taman Semenyih Indah, di Semenyih dan Kampung Bangi Lama berhampiran dengan kawasan Bangi dipindahkan apabila kediaman mereka terjejas akibat banjir susulan hujan lebat sejak awal pagi tadi. Menurut pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, itu Saudara Ahmad Mukhlis Mokhtar, katanya operasi memindahkan mangsa dimulakan sebaik saja pihak bomba menerima panggilan kecemasan sejak pada jam 4.30 pagi tadi. Setakat hari ini, 5 PPS telah pun dibuka saudara, selain di Selangor, di Perak, saudara, yang menempatkan sekitar 317 mangsa banjir dari beberapa daerah di 2 negeri yang terbabit. 4 PPS di Perak, 1 di Selangor. Seramai 235 mangsa daripada 68 keluarga yang terjejas di Krian dan Hili Perak sejak akhir bulan lalu, saudara, masih ditempatkan di 4 PPS di 2 daerah terbabit. 2 PPS di Krian itu di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, terdapat 97 mangsa, sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Alopong Su terdapat sejumlah 57 mangsa. Dan 2 PPS di Hilir Perak pula ialah Dewan Serbaguna Kampung Padang Tembak yang menempatkan 53 mangsa, dan juga 28 mangsa masih ditempatkan di PPS Dewan Majlis Pembenaran di Teluk Intan, Langkap. Jadi kerti saudara, di kawasan Hilir Perak merupakan kawasan yang agak terkesan, agak lama. Tak silap saya dah masuk minggu kedua dah ni. Sebab itu kita harus berhati-hati bila minta pindah, segeralah pindah saudara. Begitu juga tadi saudara, petang tadi, sekitar jam 7 malam, saya menerima laporan bahawa beberapa kawasan di sekitar daerah Subang, Subang Jaya saudara, dilanda banjir kilat. Ini adalah berikutan hujan lebat sejak jam 4 petang tadi. Antara kawasan yang dinaki air ialah persiaran Subang, Subang Jaya, USJ dan SS14. Malahan saya melihat ada teman-teman menghantar kongsi kiriman. Terima kasih pada teman-teman menghantar kiriman pada saya. Terdapat juga ini pusat beli belah di Subang turut dimasuki air. Kawasan tempat letak kereta yang akhirnya mengakibatkan pemilik pusat beli belah itu terpaksa membunyikan siren. Saudara Muzawahir Zaiman. Jadi keadaan itu banjir di Subang Jaya. Tapi bagaimanapun tidak ada pemindahan dilakukan. Dan saya masih menanti pemberitaan daripada pihak berwajib di kawasan Subang Jaya. Kalau perlu dipindahkan, pindahlah saudara. Itu keadaan yang perlu saya laporkan berhubung tentang banjir saudara. Agak sesuatu yang melegakan kita apabila saya diberitahu bahawa kedudukan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, saya diberitahu bahawa sejak pada hari Jumaat, 2 hari lepas, apabila diadakan susulan pemeriksaan kesihatan oleh pihak doktor, maka akhirnya jangkitan COVID-19 yang dialami oleh Datuk Seri Najib telah pun pulih. Demikian menurut Saudara Mukhlis, iaitu Saudara Mukhlis Maghribi, selaku pegawai peribadi pada Datuk Seri Najib. Jadi katanya pihak hospital masih menjalankan pemantauan terhadap prestasi kesihatan Datuk Seri Najib. Bagaimanapun pihak doktor telah membuat pemeriksaan terakhir pada Jumaat dan beliau dibenarkan untuk kembali ke, bukan pulang ke rumah, saudara, penjara Kajang. Sedih juga dengar saudara. Dan bagi mewakili keluarga Datuk Seri Najib, mereka mengucapkan jutaan terima kasih kerana rakyat sudi berdoa, memohon pada Allah SWT agar beliau segera sembuh dari jangkitan COVID-19. Alhamdulillah saudara. Tapi teman-teman juga haruslah juga ini berhati-hati saudara. Kerana Najib dilaporkan dijangkiti COVID sebut pada 1 November lalu saudara, dan terpaksa dimasukkan ke hospital. Alhamdulillah hari Jumaat nampaknya pihak doktor telah pun berjaya menyembuhkannya. Terima kasih saudara. Itu kedudukan Najib.
Tapi bagaimanapun, show must go on. Hidup masih diteruskan. Hari ini adalah merupakan hari kedua lawatan resmi Perdana Menteri daripada Jepun, saudara. Iaitu Fumio Kishida. Dia merupakan lawatan pertama beliau ke negara kita sejak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan pihaknya telah mengadakan pertemuan bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyaklah perkara-perkara dibincangkan, antaranya isu Palestin, isu air terawat, saudara. Dan saya dipahamkan bahawa kunjungan Kishida kali ini ini turut memeterai perjanjian komunikasi dan digital, saudara. Demikian menurut Menteri Komunikasi Digital Saudara Fahmi Fadzil. Kerana katanya menurut Saudara Fahmi sehingga Jun 2023 tahun ini, saudara, pelabur-pelabur Jepun telah pun melaksanakan lebih 2,700 projek kerjasama dengan nilai pelaburan berjumlah 91.89 bilion ringgit, saudara. InsyaAllah dengan adanya lawatan kali ini akan bertambahlah. Kabarnya ini Jepun akan melabur kali ini mencecah lebih 30 bilion ringgit untuk tahun ini. Itu menurut kepada Menteri Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, yang beliau maklumkan bahawa akan ada pelaburan baru yang datang dari Jepun. Biasa saudara bila datang Perdana Menteri dari luar negara berjumpa dengan Perdana Menteri kita, adalah buah-buah tangan yang elok kita santuni demi lestari ekonomi negara kita, saudara. Sebab Jepun adalah merupakan antara rakan dagang kita yang keempat yang terbesar. Banyak juga pelaburannya. Dan insyaAllah tahun ini katanya melebihi 30 bilion pelaburan daripada Jepun akan tiba negara kita, saudara. Itulah saya dapat berikan tentang apa yang berlaku dalam negara kita berhubung ekonomi, lawatan Perdana Menteri, kedudukan banjir, saudara. Dan tidak lupa saya harus memberitahu apa perkembangan di Gaza, saudara. Di Gaza kabarnya, saudara, di Istanbul. Kita mulakan dengan Istanbul apabila Presiden Turki itu Recep Tayyip Erdogan semalam telah pun mengambil ketetapan itu menyatakan bahawa hubungannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu putus. Dia tak nak berhubung lagi dah. Tapi bagaimanapun hubungan diplomatik antara negara dengan negara itu masih berjalan, tetapi antara dia dengan Presiden Benjamin Netanyahu terputus. Dia tak mau berbincang lagi lah, dia kata, sebab ternyata bahawa ketegilan rejim Zionis ini masih berterusan membelasah, membaham, membunuh warga Gaza yang tidak berdosa. Secara malahan sebelum ini pun Israel telah pun memanggil balik semua diplomat mereka dari Turki, dan begitu juga sebaliknya pihak Turki juga telah pun memanggil duta mereka yang berada di Tel Aviv untuk pulang. Jadi untuk memutuskan hubungan diplomatik tak boleh, itu kena bawa balik ke Geneva dan sebagainya, tetapi secara peribadi hubungan antara Rashid dengan Netanyahu bagaikan terputus, saudara. Saudara, semalam negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika, mereka telah pun mendesak agar Setiausaha Negara Amerika Antony Blinken yang dalam lawatan ke negara-negara benua Arab, beliau selaku Setiausaha Negara Amerika itu Antony Blinken, supaya mereka segera melaksanakan gencatan senjata di Gaza. Itu dimaklumkan dalam mesyuarat antara menteri-menteri luar tanah Arab, saudara. Kerana mereka merasakan bahawa apa yang cuba dilakukan oleh Washington untuk memujuk Israel masih lagi gagal, saudara. Kerana sebelum ini memanglah ada juga gesaan daripada Rumah Putih supaya dikurangkan tindakan mengebom dan sebagainya. Puan Azizah, terima kasih. Dalam demam-demam saya pun dapat juga sekutu Mawar Merah. Semangat balik saya. Dan nampaknya Benjamin Netanyahu tak peduli. Dari sebab itu susulan daripada pertemuan dengan Setiausaha
negara Amerika, mereka pemimpin-pemimpin negara Arab di benua Arab meminta supaya dihentikan. Sebab Arab ni memang terkenal antara negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang cukup kukuh dengan Amerika, saudara. Sebab itu, tapi bagaimanapun nampaknya, saudara, kedegilan, kegilaan, saudara, kezaliman, nafsu yang meluap-luap yang ada pada pimpinan Israel nampaknya tidak boleh langsung dikendurkan apabila mereka telah pun menolak. Walaupun Uncle Sam, iaitu pendukung utama mereka dari Amerika, menggesa supaya diadakan gencatan senjata, mereka tak peduli. Masih lagi terus melakukan ledakan bom demi bom. Sebab itu katanya Netanyahu dilaporkan memberi amaran bahawa tidak akan ada gencatan senjata sementara di Gaza. Katanya sehinggalah dia menuntut supaya Hamas membebaskan tebusannya. Jadi hari ini Blinken telah mengadakan rundingan di Amman dengan Menteri Luar dari Jordan, dari Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Tapi Israel tidak mahu. Dan sebab itu, saudara, Siswa Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres, dia menzahirkan rasa yang amat terkejut dan ngeri apabila mendapat laporan. Sebagai Siswa Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dia ngeri bila mendapat tahu bahawa rejim Israel telah melancarkan serangan ke atas konvoi ambulan yang tak sepatutnya dilakukan. Berperang ni kamu dengan tentera lah, tapi ambulan katanya. Dan kejadian itu menurut Persatuan Bola Sabit Merah Palestin, sebuah daripada ambulan itu telah dibedil oleh peluru berpandu oleh tentera rejim Zionis berhampiran dengan pintu masuk ke Hospital Al-Shifa di Gaza City. Dan itu menyebabkan 15 orang maut, saudara, dan lebih 60 lagi cedera. Sebab itu katanya, saya amat terkejut dengan insiden serangan yang dilaporkan berlaku ke atas konvoi ambulan di luar Hospital Al-Shifa. Imej mayat bergelimpangan di atas jalan di luar hospital itu begitu mengerikan, kata Guterres selaku Siswa Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Saudara, keadaan sekarang ni masih lagi berterusan sejak daripada 7 Oktober sampai saat ini, saudara. Dah nak masuk sebulan dah, saudara. Peperangan antara rejim Zionis dengan warga Palestin yang tidak berdosa di bumi Gaza masih berterusan. Malahan di Geneva saya dipahamkan bahawa Israel telah menggugurkan lebih kurang 25,000 tan 25,000 tan bahan letupan di sepanjang semenanjung Gaza sejak bermulanya perang pada 7 Oktober lalu. Dan kalau mau diikutkan, ia bersamaan dengan 2 bom nuklear. Demikian menurut pemantau hak asasi manusia Euromed. Menurut Pertubuhan Hak Asasi Manusia yang berpengkalan di Geneva, dan satu kenyataan katanya tentera Israel mereka telah pun mengaku mengebom lebih 12,000 sasaran di semenanjung Gaza dengan rekod bom melebihi 10 kg bahan letupan setiap satu. Tiap-tiap kali ledakan bom lebih kurang 10 kg. Dan berat bom nuklear yang dijatuhkan oleh Amerika sewaktu di Hiroshima dan Nagasaki dulu pada 1945 dianggarkan sekitar 15,000 tan. Tapi Euromed Monitor berkata, dengan perkembangan teknologi, ia memberi kesan kepada potensi bom bahan letupan yang dijatuhkan di Gaza mungkin lebih tinggi daripada jumlah bom nuklear yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki, saudara. Jadi ini erti, saudara, kuasa pemusnah bahan letupan dijatuhkan di Gaza melebihi kuasa bom yang dijatuhkan di Hiroshima, di mana kawasan bandar Jepun itu adalah sekitar 900 km saja, manakala kawasan Gaza 360 km persegi, lebih kecil. Tapi jumlah bom yang diledakkan terlalu tinggi, saudara. Sebab itu, kumpulan hak asasi menekankan apabila Israel menggunakan bom dengan kuasa pemusnahan yang besar, dengan beberapa daripadanya antara 150 hingga 1,000 kg, dan memetik kenyataan Menteri Perang Israel, Yoav Gallant, mereka mengistilahkan lebih 10,000 bom digugurkan di Gaza. Jadi, penggunaan senjata yang diharamkan antara bangsa oleh Israel itu tetap dilakukan oleh mereka. Jadi sebab itu, Euromed turut mendokumentkan kes kecederaan dalam kalangan penduduk Gaza akibat serangan udara tersebut.
Dan saudara, memang teruk, tenatlah warga Palestin yang tidak berdosa, saudara. Sebab itu saya mengharapkan sama-samalah kita berdoa, saudara-saudara kita di Gaza yang masih lagi saudara disalai, dilapah, dibaham oleh ledakan bom yang dijatuhkan melebihi 2 kali ganda daripada bom nuklear di Hiroshima. Kota Hiroshima dan Nagasaki lebih kurang 900 km. Sedangkan di Gaza cuma ada 300 km saja, saudara. Lebih kecil tapi jumlah begitu tinggi, saudara. Itu perlu saya jelaskan supaya kita faham apa yang dialami oleh penduduk di Gaza, saudara. Ramli dia kata, Ipoh petang ni lebat. Hujan lebat. Bersabarlah, saudara. Di Washington, kesan daripada itu setakat ni saya mendapat laporan daripada saya baca. Pembacaan saya dalam internet, dalam dan luar negara, saudara, saya melihat bahawa sekarang ini ribuan warga dunia sudah pun turun ke jalan raya untuk melakukan unjuk rasa ataupun demonstrasi di bandar-bandar besar di seluruh dunia sejak hujung minggu menuntut gencatan senjata segera dijangkakan. Demonstrasi pro-Palestin diadakan Sabtu lepas di pelbagai bandar termasuklah Washington, London, Paris, Berlin, Milan dan Dhaka, saudara. Di Turki, kombo penyokong Palestin menuju ke pengkalan tentera Amerika Syarikat di selatan negara itu untuk mengadakan protes. Yang bertepatan dengan ketibaan setiausaha negara Amerika iaitu Anthony Blinken. Sementara di Taman Sarashani di Istanbul, penunjuk perasaan memegang spanduk bertulis Blinken, rakan sejenayah pembunuhan beramai-ramai. Pergilah dari Turki. Mereka tidak senang kehadiran Blinken, saudara. Sementara itu di London, saudara, di UK, orang ramai mengadakan protes duduk di London yang menghalang Oxford Circus dan Piccadilly Circus sebelum mereka berarak berkumpul di Trafalgar Square. Penunjuk perasaan memegang spanduk penuh kebebasan untuk Palestin dan melaungkan gencatan senjata sekarang mereka menuntut. Ya, dalam ribuan kita, dalam jutaan kita, kita semua adalah rakyat Palestin. Ini di London sendiri, saudara. Warga Eropah. Polis Metropolitan London menganggarkan kira-kira 30,000 orang yang menghadiri perhimpunan tersebut. Sementara itu di Perancis, saudara, unjuk rasa berterusan apabila ribuan mereka berarak di tengah-tengah kota Paris menyeru gencatan senjata dengan spanduk bertulis hentikan kitaran keganasan. Jangan berhenti untuk tidak melakukan apa-apa. Saudara, dan ia merupakan salah satu perhimpunan besar pertama untuk rakyat Palestin yang dibenarkan secara sah di Paris sejak perang bermula. Di Jerman, saudara, kira-kira 6,500 orang berhimpun di Berlin. Waktu tengah hari tadi, menurut pihak polis, ia diadakan di bawah syarat ketat. Jerman sebelum ini melarang perhimpunan Solidariti Palestin, tapi orang ramai yang membawa bendera Palestin dan spanduk bertulis hentikan pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan dari sungai ke laut kami menuntut kesaksamaan. Mereka berkumpul di Alexanderplatz, iaitu dataran utama di tengah bandar Berlin, saudara. Sementara itu di Itali, saya mendapat laporan 4,000 penunjuk perasaan berarak melalui jalan di Milan, menyokong menuntut gencatan senjata dilakukan. Begitu juga di Senegal, saudara, orang ramai berkumpul di luar Masjid Pusat Dhaka dengan spanduk dan bendera Palestin. Protes ini katanya sepatutnya berlaku minggu lalu, tapi ia diharamkan. Namun mereka telah pun melaksanakannya. Di Amerika Syarikat, puluhan ribu orang turun ke jalan di Washington DC dalam demonstrasi terbesar sejak perang bermula 7 Oktober lalu. Jadi penganjur menyifatkan demonstrasi di Amerika, di Washington, saudara, sekitar 20,000 hingga 100,000 orang rakyat Amerika juga melakukan unjuk rasa yang mereka menuntut supaya pihak Amerika mengenakan tekanan kepada Israel untuk menghentikan kekejaman terhadap warga Palestin. Negara kita kita harus terus melaksanakan unjuk rasa. Setiap hari Jumaat kita akan menuntut supaya perang ini dihentikan segera, saudara. Itulah perkabaran yang saya terima yang perlu saya laporkan apa yang berlaku berhubung tentang perang Israel dan Gaza, saudara, di Palestin. Baik, kembali ke tanah air, saudara. Malam tadi kita akhirnya
Mula-mula mereka mengatakan bahawa ada tekanan, ada apa ini, semalam pun saya bercakap tentang adanya scheme of thing. Dalam tanah air kata saudara, mereka daripada parti pembangkang untuk menyokong pimpinan kerajaan. Tapi bagaimana akhirnya malam tadi, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli parlimen Kuala Kangsar, telah pun digantung keahliannya oleh Bersatu selama tempoh 4 tahun. Kerana apa? Menyokong Datuk Anwar Ibrahim. Dia tidak dipecat, tapi digantung, saudara. Kalau dipecat, maka dia bebas untuk menyeberang. Tapi bila digantung, tak boleh nak menyeberang. Demikian menurut Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah, yang memaklumkan keputusan itu dibuat selepas jawatan kuasa Lembaga Disiplin Bersatu bersidang semalam. Selepas diteliti dan seharusnya segala bukti, dokumentasi, keseriusan, kesalahan, implikasi serta impak berparti juga surat penjelasan daripada Datuk Iskandar Zulkarnain, Jawatankuasa Disiplin mendapati bila bersalah di bawah pasal 22(1) Perlembagaan Bersatu. Jadi sehubungan dengan itu, Datuk Iskandar Zulkarnain digantung keahlian beserta semua jawatan dalam parti yang dipegangnya bagi tempoh 4 tahun. Saudara? Sementara itu, saudara, Datuk Seri Suhaili, ahli parlimen daripada Labuan, dalam kenyataannya dia kata keputusannya tetap untuk menyokong pimpinan Datuk Seri Ibrahim. Sebab itu beliau redha menerima apa saja keputusan daripada pucuk pimpinan Bersatu untuk menggantikannya jawatan sebagai pengurusi perhubungan, saudara, dengan naib Presiden Parti Datuk Radhi Jidin sebagai Ketua Bahagian Bersatu Wilayah Persekutuan. Jadi Datuk Syuali juga pun sudah diambil tindakan, tapi belum tahu lagi sama ada akan digantung ataupun tidak. Tapi kata Datuk Syuali, dia redha, dia tetap. Jadi nampak gaya macam saya katakan semalam, sebagaimana saya berbual dengan Cikgu Yaya, mantan ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Panjang, kami merasakan bahawa Perikatan Nasional sudah pun semakin tenat. Suasana semakin tenat, saya. Dan saya menyangkakan dalam beberapa waktu ini akan ada lagi berita-berita yang menggemparkan di kalangan ahli-ahli. Bukanlah melompat, saya. Kalau melompat, mana kawasan itu kosong. Tapi besar kemungkinan mereka akan beralih sokongan. Dan ini jelas, saya, bila waktu keputusan mau diambil dalam undian bajet peringkat dasar pada hari Khamis lalu, sebulat suara retinya daripada Perikatan Nasional juga menyokong, saudara. Dalam keadaan begitu, saudara, saya difahamkan bahawa Speaker Dewan Rakyat, ini agak seronok juga, saudara. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan bahawa pihaknya, Parlimen Malaysia, akan memaparkan senarai ahli-ahli parlimen yang penting dari menghadiri persidangan Dewan Rakyat. Bagaimanapun perbincangan akan diadakan juga dengan ahli-ahli parlimen semua untuk mendapat kata sepakat. Beliau tidak mahu buat keputusan itu seolah ada veto power, saudara. Tetapi beliau akan cuba berunding, dan ini adalah sebagai usaha untuk penambahbaikan kepada sistem demokrasi parlimen yang begitu mulia. Jadi akan datang, kalau dipersetujui, saudara, maka ahli-ahli parlimen yang penting, nama-nama mereka itu akan dihebahkan melalui media sosial. Demikian menurut Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Jo, katanya bahawa nama-nama mereka akan dipaparkan. Tetapi itu terpulanglah kepada persetujuan ahli parlimen yang lain. Sebab beliau faham ada juga kalangan ahli parlimen yang tak dapat hadir untuk bersidang, menghadiri persidangan parlimen. Mungkin ada urusan resmi di peringkat bahagian ataupun di peringkat kementerian dan sebagainya. Tetapi seandainya mereka mempunyai urusan, mereka harus menghantar surat pemberitahuan kepada speaker. Kalau tak ada pemberitahuan, tak ada apa-apa, tapi masih lagi penting, maka nama mereka akan disiarkan. Cikgu, terima kasih cikgu, ya. Jadi mama, ya, jadi akhirnya kita dapat tahulah siapa yang kaki penting. Barulah besok bila ada pilihan raya akan datang, kita dapatlah buat keputusan nak sokong ataupun tidak. Sebab terjadi beberapa kali persidangan parlimen yang terpaksa ditangguhkan
Kerana tak cukup quorum. Tak sampai 15 orang ada dalam parlimen, dalam dewan. Ya, terpaksa tangguh. Bunyi locin, mata bergempur, masuk balik. Jadi, ini menjadi lelucon. Sebab itu, rakyat perlu tahu siapakah ahli parlimen yang paling banyak ponting yang tidak menghadiri sidang Dewan Rakyat. Itu matlamat yang dikatakan oleh Tan Sri Tan Sri Johari, supaya rakyat tahu. InsyaAllah, beliau akan berunding dalam waktu yang terdekat, supaya mereka yang ponting dari menghadiri sidang Dewan Rakyat itu akan dipaparkan nama mereka melalui ini media sosial. Iman Aisyah, saya masih belum sihat tapi masih bersiaran lah secara soro. Alhamdulillah saya. Muhammad Johari, saya nak beritahu kita bersolidariti, kita berhimpun, kita berunding sampai bila menjelang rundingan dan gencatan senjata. Saya tak tahulah macam mana, tapi bagaimanapun sebagai warga saudara, kita harus menunjukkan sikap kita, kebencian kita kepada kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis. Itu saja saudara. Cikgu kata patut potong elon. Sewajarnya begitu. Tiap-tiap ahli parlimen, mereka mendapat allowance bulanan 16,000. Dan kalau mereka hadir persidangan, mereka dapat 500 sehari. Jadi tiba-tiba ponting. Sepatutnya dipotonglah. Saya pun bersetuju. Satu tindakan yang wajar yang dilakukan oleh Tan Sri Johari Abdul, saudara. Kerana, saudara, insyaAllah, mulai besok, kita akan dapat melihat bagaimana ahli parlimen akan mula membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024 yang telah pun diluluskan di peringkat jawatan kuasa, di peringkat dasar telah pun diluluskan pada hari Khamis. Dan mulai besok, perbincangan akan bermula di peringkat jawatan kuasa. Besok saja. Jadi tiap-tiap kementerian itu akan dibedah, akan menghadapi apa sahaja pandangan daripada ahli-ahli parlimen. Sebab itu penting ahli-ahli parlimen kena hadir. Jadi menurut takwimnya bahawa ahli-ahli parlimen akan mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang peringkat jawatan kuasa ini selama 12 hari. Bermula besok, iaitu 6 bulan hingga 27 November. Iaitu lepas satu kementerian, lepas satu kementerian. Jadi contoh, saudara, katalah Kementerian Pendidikan. Maka besok akan dibincangkan satu persatu. Bajet yang, jadi pecahan daripada bajet yang sejumlah 393.8 bilion tu, saudara, akan dipecah-pecahkan. Contoh, saya katakan, Kementerian Pendidikan dapat sekian banyak. Jadi perbelanjaan itu hendaklah digunakan untuk 1, 2, 3, 4 dan akan dibincangkan. Sebagaimana kata ini Laksmana Imran waktu saya live 2 hari dulu, dia kata sewajarnya menteri-menteri bila dah diluluskan ini berbelanjalah. Malangnya kita tak mau, bila dah diluluskan disimpan dulu, bila sampai hujung tahun nanti bulan November 2024 baru nak dihabiskan pula bajet itu. Jadi artinya banyaklah kesannya projek-projek yang dirancang itu akan tergendala. Jadi mulai besok perbincangan itu akan diadakan. Kerana terdapat daripada 393.8 bilion, saudara, belanjawan tertinggi untuk tahun ini, saudara. Dalam sejarahnya inilah belanjawan tertinggi. Sejumlah 338 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus. Sementara 90 bilion bagi perbelanjaan pembangunan, manakala 2 bilion untuk simpanan luar jangka. Jadi mulai besok, saudara, kita akan mendengar apakah wakil-wakil rakyat ini akan melakukan bedah siasat, perbincangan, cadangan di tiap-tiap kementerian. Ini penting. Selepas itu, saudara, pada selama beberapa hari selama beberapa hari tadi saya sebut tadi, saudara, selepas itu barulah akan diadakan undian sekali lagi. Tapi besok pun ada pengundian, saudara. Tiap-tiap kementerian tu ada undian. Apakah akan ada ini ambush, kita tak tahu. Itu penting tu. Kalau ambush pernah berlaku dulu beberapa tahun yang dulu, tiap-tiap kementerian pun juga ada waktunya di ambush, sehingga kan ada kementerian cuma dapat majoriti 1 suara je, saudara. Ini pun penting. Sebab itu tiap-tiap ahli parlimen kena hadir.
Dan bila dah lulus, barulah untuk bacaan kali ketiga sebelum dibawa ke Dewan Senat. Selepas itu dah lulus, saudara, bawa ke Dewan Senat ataupun para senator pula akan membahaskan perbahasan belanjawan, dan bila dah Senat diluluskan, Dewan Negara diluluskan, maka belanjawan itu, kertas jualan itu akan dibawa, disembahkan ke bawah Duli Yang Memulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk diluluskan. Barulah wang itu boleh digunakan. Sebab itu saya katakan, wang rakyat, wang negara tidak boleh dibelanjakan satu sen pun. Mesti dibawa ke Parlimen. Sebab itu dulu saya petikaikan apabila waktu kita mengalami COVID dulu, saudara, apabila ada PKP, kita istiadatkan darurat, maka wang negara dibelanjakan. Sepatutnya selepas saja Dewan Parlimen bersidang, maka perbelanjaan itu hendaklah diberitahu, hendaklah dibincangkan, hendaklah diperhalusi. Sewajarnya begitu, saudara. Tapi tak tahulah apa dah jadi, kita tunggulah. Sekarang ni kita mahu supaya amalan ini diteruskan, saudara. Baik, saudara, kita nampak gaya semalam sebagaimana saya nyatakan dan semua orang dah tahu, akhirnya gabungan Parti Sarawak JPS berjaya mengekalkan kursi Dewan Undangan Negeri Dun Jepak melalui calonnya Datuk Iskandar Turki yang diisytiharkan sebagai pemenang. Dan kemenangan semalam, saudara, memang besar. Sebagaimana yang saya jangkakan, saya dah bercakap dulu, saya kata insya-Allah calon itu akan menang, tapi tak jangka menang begitu besar, saudara. Apabila Saudara Iskandar, dia bukanlah orang besar-besar mana pun, dia hanya sekadar mantan pengarah agensi anti dadah kebangsaan saja. Tapi beliau memperolehi majoriti 8,784. Dan dua calon yang menentang beliau hilang orang pertaruhan. So, retinya, saudara. Tak maaf, saudara. Retinya, sekarang ini, kemantapan kerajaan perpaduan di Sarawak sudah pun memperlihatkan. Calon-calon bertanding, hilang wang pertaruhan. Apakah ini akan berlaku? Kita tak tahulah, saudara. Kerana pada 18 November ini, Kemaman pula akan mengalami penamaan calonnya, saudara, untuk kerusi Parlimen yang telah pun dibatalkan oleh Mahkamah tempoh hari, dan terpaksa mengadakan pilihan raya kecil di Parlimen Kemaman. Banyak orang bertanya, dan hari ini jawapannya adalah bertepatan sebagaimana yang saya katakan beberapa malam dulu, saudara, bahawa pengerusi Barisan Nasional Kemaman, saudara, Barisan Nasional Terengganu, Datuk Mat Said, telah pun memberi bayangan bahawa beliau tidak akan menjadi calon untuk bertanding. Kursi itu memang dulu dia bertanding, saudara. Tapi kali ini dia dilantik sebagai pengarah pilihan raya, maka beliau memberi gambaran bahawa beliau tidak akan bertanding di kerusi Parlimen. Sebaliknya, saudara, adalah dijangkakan UMNO akan cuba meletakkan calon baru yang jauh lebih wibawa, lebih muda untuk jadikan calon pada 18 November nanti. Sama-sama kita tunggu, saudara. Sebab sehingga saat ini Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO belum membuat keputusan. Kabarnya perbincangan sudah pun dilakukan, tapisan sudah pun dibuat, adalah 3-4 nama. Saya tak boleh menamakan nama mereka, saudara, bimbang. Sebab nanti ada yang kecil hati dan sebagainya, saudara. Dan nampak gayanya kedudukan di Kemaman ini agak menarik. Apakah UMNO Barisan Nasional mampu untuk mengembalikan semula kerusi itu? Sebab Kemaman ini dulu adalah kerusi UMNO. Kena tewas apabila Datuk Mat Said bertanding, dia kalah pada Saudara Alias, calon daripada PAS. Dan dengan penguasaan semua kosong UMNO di Terengganu, apakah calon daripada UMNO itu mampu menembus kekalahan yang kosong tu untuk jadi satu? Dan ini permulaan untuk kita melihat pola-pola politik akan datang. Jadi saya merasakan secara agak menarik, saudara, apa yang berlaku di Kemaman pada tanggal 18 November nanti, dan sama-samalah kita tunggu.
Saudara, saya minta maaf. Signal pada tekak saya dah bagi 3-4 kali, batuk kukeh, saudara. Saya mohon maaf memendekkan bicara saya malam ini dan berdoalah agar saya segera sembuh supaya kita dapat bersiaran untuk lebih memberi pandangan dan juga pencerahan di masa-masa mendatang. Saudara, saya minta maaf. Izinkan saya berundur diri. Min apa hal ni? Jangan gitu, saudara. Min tak baik begitu, saudara. Jangan. Saya minta satu saya, saudara. Kalau anda benci pada seorang pun, selalu saya katakan, kalau anda benci seseorang, jangan benci habis-habis. Kalau anda sayang seseorang, jangan sayang habis-habis. Kalau anda benci habis-habis, satu ketika nanti mungkin anda akan sayang. Kalau anda sayang tu mungkin satu ketika anda benci, tak baik. Kita mahu negara kita makmur, rakyat disantuni. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.